وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ta'atihi wa hadana li ibadatihi wa khassana bi risalati habibihi wa rasulih wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad al-mab'uth ilaina khalifatillah fi ardih wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana yassir wa la tu'assir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin walhamil malaikatil muqarrabin bijahi khatamil anbiya wal mursalin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana yassir wa la tu'assir amma ba'd. Tuan-tuan imam, para pegawai masjid, barisan jawatan kuasa sidang Jumaat Maghrib yang berbahagia lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala pertemuan kita pada bulan ini. Setelah pada bulan lalu kita tidak dapat ruang untuk bersama menyambung perbincangan fiqhul munakahat, fiqh kekeluargaan, nikah, cerai dan rujuk. Perbincangan suratul talaq, surah yang ke-65, juzuk yang ke-28, membicarakan berkenaan dengan hukum hakam yang berkait dengan nikah, cerai dan rujuk. Pada ayat yang pertama dulu kita dah membincangkan berkenaan dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mana-mana suami yang ingin melafazkan cerai, menjatuhkan talak kepada isterinya, maka hendaklah dipastikan bahawa dia hendaklah menceraikan isteri pada waktu yang dibenarkan oleh syarak, iaitu bukan pada waktu isterinya datang bulan. Satu, yang kedua, bukan pada isterinya telah disentuh, dia suci tapi telah disetubuhi pada waktu sucinya. Kemudian setelah pada itu Allah perintahkan peraturan yang berikutnya, kepada si suami yang menceraikan isteri tadi, hendaklah si suami tadi wa asul iddah, kira iddah, kewajipan mengetahui bilangan-bilangan hari yang isteri perlu tunggu. Iddah ni artinya satu tempoh masa isteri belum lagi dianggap atau bergelar sebagai janda. Bukan isteri itu diceraikan, cerai hari ini, esok lusa, minggu depan, bulan depan dah janda. Belum. Dia ada tempoh. Tempoh tu bergantung kepada kedatangan bulan orang perempuan ataupun status diri dia itu, sama ada datang bulan ataupun sudah habis tempoh datang bulan dia, menopause dan sebagainya. Itu ada bilangan hari tertentu. Cuma fokus kita ialah Allah perintahkan kewajipan si suami, dia kena tahu iddah isteri itu. Sebab apa? Sebab dalam tempoh iddah isteri tadi 30 hari, 60 hari, 90 hari, 120 hari, 200 hari, 300 hari, ada kewajipan suami di situ. Apa kewajipannya? Ialah kewajipannya nafkah iddah. Walaupun dah bercerai, suami wajib beri nafkah. Kalau bercerai pun suami wajib beri nafkah sementara pada ketika hubungan suami isteri. Itu satu. Yang kedua, nafkah ataupun belanja tempat tinggal, rumah kediaman. Maknanya sama ada isteri itu nak kekal di rumah itu, suami keluar, ataupun isteri keluar daripada rumah kerana suami kekal, maka kena keluarnya isteri itu, suami kena carikan rumah sewa kepada dia. Ada pula kos bayaran sewa rumah. Kalau 300 lah, kalau di Maran ni 400 lah. Ataupun kalau rumah terbesar, belah dua rumah tu, macam cerita Piramli, masa-masa manis. Haji Sada.
kan, tukang kang duduk sebelah, sewa tetap 2 dia kata. Nak rujuk balik, pecah balik pintu tu esok. Itu cerita dia. Tapi mesti ada hadangan nak menggambarkan bahawa mereka tu dah bercerai. Dia tak boleh berkedudukan tanpa rujuk. Dia ada satu kesalahan pula. Bukan berkedudukan tanpa nikah. Berkedudukan tanpa nikah itu khalwat. Khalwat tanpa nikah. Berkedudukan tanpa rujuk, khalwat tanpa rujuk. Sebab bila bercerai, bila berkahwin dia bercerai, bila bercerai dia kena rujuk. Kalau tak rujuk dipanggil berkedudukan tanpa rujuk. Kalau tak rujuk-rujuk, habis iddah, nak balik semula, akad nikah semula, cari wali lain, kena bawa mas kahwin yang lain. Itu peraturan-peraturan dia. Sebab tu Allah perintahkan kepada suami tak kena tahu peraturan ini. Kalau tak tahu peraturan ni, jangan bercerai. Kalau nak bercerai, buat cara bercerai, kena tahu peraturan cerai. Siapa yang perintahkan? Bukan jabatan agama, bukan pejabat agama, bukan Tok Kadi. Allah Ta'ala sendiri dalam ayat yang pertama dalam surah At-Talaq. Selepas daripada itu, tempoh iddah tadi ni dia akan berakhir. Barulah kita nak masuk kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu Allah Ta'ala sebut fa idza balagna ajalahunna, apabila dah sampai ajalnya. Ajal itu bukan ajal maut. Ajal iaitu tempoh tadi, tempoh berakhir iddah. Maka Allah Ta'ala kata bagi kamu ada 2 pilihan wahai sang suami. Yang pertama, imma fa'amsikuhunna bil ma'ruf, kamu nak patah balik, kembali hidup bersama sebagai suami isteri, berkedudukan semula sebagai suami isteri, atau farikuhunna bil ma'ruf, hendaklah kamu lepaskan isteri kamu dengan cara yang baik. Kemudian ada datang lagi peraturan lain, peraturan demi peraturan, SOP demi SOP, satu standard penilaian kualiti, standard pengendalian tata cara pengendalian piawaian. Dia ada piawaian dia, ada standard dia, Allah tetap. Maknanya kalau suami langgar, suami yang tidak standard, itu bahasa dia. Kenapa? Langgar peraturan Allah, langgar SOP yang Allah Ta'ala tetapkan. Bila langgar SOP dapat faedah, tu je bahasa dia. Macam hari ni kita biasa dengar perkataan SOP. Langgar SOP dapatlah faedah. Sama dia dapat penyakit ataupun dapat surat cinta 1000,000 bayar saja pada kerajaan. Kemudian Allah turun lagi satu peraturan. Summa amarallahu ta'ala bil ishhadi ala raj'ati awil firaq. Kemudian Allah perintahkan kepada mana-mana suami yang nak menceraikan isteri dia ataupun nak merujuk kepada isteri dia, datang satu peraturan, dipanggil datangkan 2 orang saksi. Wa ashhidu dhawa adlin minkum, hendaklah kamu datangkan 2 orang saksi yang adil. Wa aqimus syahadata lillah, dan kepada saksi itu hendaklah menegakkan persaksian dia lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Ai wa ashhidu ala raj'ati in raja'tum awal mufaraqati in faraqtum. Sekiranya kamu nak rujuk, Allah Ta'ala kata datangkan 2 orang saksi. Dan kalau sekiranya kamu nak bercerai pun, elok datangkan 2 orang saksi. Mengapa kita khabar elok? Kerana matlamat, tujuan daripada objektif daripada datangkan saksi itu qat'an lin niza', supaya jangan berlaku perselisihan, pertelingkahan, perbalahan, ada pro dan kontra. Sebab mungkin suami kata dia cerai, isteri kata saya tak dengar, ataupun suami kata dia rujuk, isteri kata saya tak tahu dia rujuk. So ada pro dan kontra, akan ada perbalahan.
Sebab bila cerita nikah ni tak ada orang balah. Kalau balah tak nama nikah. Sebab nikah namanya bersatu. Itu maksud nikah. Mana boleh orang bersatu, bersepakat, kalau dia tak bersetuju, payah. Tak ada. Dia boleh bersama tu bermakna dia bersetuju. Dan bila bersetuju, itu urusan pejabat agama. Bila bercerai, mengapa maksud bercerai? Dia selepas bersatu, dia berpisah. Bila berpisah, dia berbalah. Bila berbalah, orang ni boleh kata A, orang ni boleh kata B, orang ni boleh kata hitam, orang ni boleh kata putih, orang ni boleh kata ya, orang ni boleh kata tidak. Maka akan berlaku, kalau bawa ke kita nak khabar mana satu yang betul. Suami kata ya, saya dah rujuk. Isteri kata dak, ya dak, ya dak. Benda sudah kan? Ya dak, ya dak, ya dak, ya dak. Sudahnya 2 jam. Ya dak, ya dak. Tok kali pening. Aku nak dengar mana satu. Siap tunjuk. Tok kali dengar cakap saya. Orang khabar, tok kali dengar cakap saya. Sudah. Tak selesai. Sebelum benda ni berlaku, Allah Ta'ala yang maha bijaksana, dia buat peraturan siap-siap. Kalau awak nak melafazkan cerai, melafazkan rujuk, standby 2 orang yang boleh memperakukan sebagai perakuan nanti. Sebab dakwa-dakwi semua orang boleh dakwa-dakwi. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi sebut al-bayyinatu 'alal mudda'i. Keterangan bagi orang yang mendakwa. Itu hadis Nabi. Hadis Nabi itu dia jadikan dasar peraturan undang-undang. Sama ada dalam common law, dalam undang-undang biasa ini, ataupun dalam Islamic law, dalam family law, dalam jenayah, hukum jenayah, dalam hukum kontrak dan sebagainya. Itu peraturan yang Allah tetapkan. Sebab Al-Quran ini sumber perundangan. Quran ini kitab undang-undang. Jauh sebelum ada section-section sebagainya, Al-Quran tu dia dah jadi Quran tu sendiri kitab undang-undang. Betul, Quran ni bukan boleh kita belajar seorang-seorang. Kena ada tok guru. Baik kita mengaji tajwid, baik kita mengaji talafuz Al-Quran itu, talaki Al-Quran, mengaji cara menyebut, mendengar perkataan itu, ataupun isi kandungan itu. Orang Arab sendiri pun tak faham Al-Quran kalau dia tak mengaji. Tanya sahabat-sahabat yang mengaji dengan kawan-kawan Arab di Timur Tengah. Saya ingat ada kawan saya seorang, dia orang Syiah, duduk sekelas sekali, tapi dia duduk belajar di universiti, Tohir nama dia, di Syiah. Dia duduk sebelah saya dalam kelas, tapi dia ngaji universiti Sunni. Suruh dia baca Quran, dia baca yang bantal, baca macam surah Khabar. Ibarat kata, kalau kita kata kalau baca surah mula, baca surah Alam Tarakai, Alam Tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fa alam yaj'al fi tadlil wala. Tak ada bunyi dengung, tak ada tajwid, bolok gitu je. Arab. Kenapa? Tak ngaji. Tapi orang kita yang bukan Arab tapi mengaji, tengok, semayang 20 rakaat itu, tarawih itu cepat benar, tak puas. Kerana sedap, makhraj hurufnya cukup, sifat huruf diberi, siap dengan taranum lagi, dengan suara Allah kurniakan. Kena mengaji. Quran ni kena mengaji. Dia hatta terjemahan tu tidak. Saya ambil contoh, orang Melayu terjemah nikah, zawaj kahwin. Apa beza di antara nikah dengan kahwin? Tempat 2 kali 5, 5 kali 2. Super aiskrim vanila dengan coklat, itu je. Aiskrim ni vanila, ni coklat. Mana beza? Aiskrim ni apa? Itu je. Nikah maksudnya bersatu. Bersatu, nikah. Bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu cita-cita, persamaan pada impian dan harapan. Itu masuk bersatu. Zawaj maksud dia bersanding. Sanding artinya bersanding.
saling sempurna menyempurna, berpasang. Ini sebab tu dipanggil pasangan pengantin. Pasangan pengantin. Mengapa saling lengkap melengkapi? Keluar ni sekarang masing-masing bawa naik datang tadi pakai selipar, pakai kasut. Betul tak? Ada pasangan selipar kanan, selipar kiri. Cuba balik kan keluar tempat dalam perjalanan nak beli aiskrim ke, tinggal selipar, pakai selipar kaki kanan je, selipar kiri tinggal di masjid. Orang kata tempat ni sihat ke tak dia kata. Sebab apa? Tak sempurna. Sebab sebelah je. Sebelah je. Baik selipar, baik semahal mana pun kasut, katalah kasut kelab harga 300. Apa kenama kasutnya? Kasut yang paling mahal, apa kenama tu, Cinderella apa nama dia, berapa puluh ribu harga. Kok bukan main-main je. Tak ada Cinderella hanya kalau sebelah kakinya. Paksa raja cari pula mana sebelah lagi. Tak cerita Cinderella, tak ada nilai kasut tu. Sebab tak ada sebelah lagi. Itulah zawaj. Orang kita panggil nikah dan kahwin. Sebab bahasa Arab nak diterjemah ke bahasa Melayu, benda beza di antara nikah dengan kahwin. Tapi bahasa Arab dia memiliki makna yang tersendiri. Nikah maksud dia bersatu. Bersatu fizikal, bersatu hati, cita-cita, perasaan, masa depan bersama. Itu bersatu. Zawaj bersanding, saling lengkap melengkapi, saling sempurna menyempurnakan. Artinya akan berlaku ketimpangan dalam keluarga, dalam kehidupan suami isteri ini kalau satu pihak ni lari keluar daripada peranan dia, tak melaksanakan tanggungjawab dia. Itu maksud pasangan, zawaj. Baik, balik pada cerita kita tadi ni. Jadi mendatangkan saksi ini itu bukan peraturan dunia. Dalam maksud orang fahamkan bawa saksi, bawa keterangan, ini undang-undang dunia. Itu biasa kita dengar. Mengapa nak nyusah-nyusah nak bawa saksi itu, saksi ini? Ini Quran sebut. Buka smartphone tu. Wa ashhidu dzawa adlin minkum. Bawa dua orang saksi. Quran sebut lagi saksi itu bukan sebarangan orang. Zawa adlin, yang memiliki sifat-sifat adil, credibility, saksi yang kredibel. Di dalam akta keterangan mahkamah syariah diterangkan, saya tak bawa enactment akta keterangan mahkamah syariah. Dalam common law juga ada saksi. Apa bezanya saksi dalam common law di dalam Islamic law, dalam undang-undang persekutuan, mahkamah atau undang-undang persekutuan, orang kita dia panggil undang-undang sivil. Bolehlah kita terima lah undang-undang sivil, tapi dari segi bahasa undang-undang sivil itu merujuk kepada bukan sivil bermaksud tidak jenayah. Macam nikah kahwin itu dianggap sebagai undang-undang sivil dalam arti kata common law, sebab dia bukan undang-undang jenayah. Artinya undang-undang law, undang-undang jenayah, sivil tu undang-undang tidak jenayah. Cuma kefahaman umum masyarakat kita, sivil itu merujuk kepada syariah lawan undang-undang biasa, common law, penal code, kanun keseksaan, akta-akta yang selain daripada mahkamah syariah. Jadi apa risiko dia? Tapi macam beratlah pula kalau nak cerita bab undang-undang ni. Tak apalah, kita sebut sepintas lalu. Sebab kesilapan dia cukup besar. Macam contoh undang-undang sivil ni, undang-undang jalan raya. Itu undang-undang sivil sebab dia tidak jenayah. Apa kesilapan dalam sebahagian besar dalam masyarakat kita, baik di level cerdik pandai atau yang biasa-biasa, bila memahamkan undang-undang sivil ni, ialah mereka menganggap bila undang-undang sivil tidak syar'i. Itu silap. Menganggap undang-undang jalan raya ni tidak syar'i. Siapa yang selama ini faham bahawa meletakkan traffic light itu ada pandangan syarak?
Kita kata itu undang-undang dunia. Baik. Minta maaf kita bawa cerita undang-undang sikit. Sebab memang pun ni undang-undang nikah kahwin. Itu undang-undang juga. Yang ni undang-undang ni. Baik. Nombor satu kita nak sebut, tidak ada suatu aktiviti dalam hidup manusia sehari-hari melainkan ada hukum di situ. Saya ulang, tidak ada satu aktiviti, gerak kerja, gerak laku, perbuatan dalam kehidupan kita melainkan di situ ada hukum. Ada peraturan. Hukum itu kata akar sama erti seakar dengan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan dan terjemahan kita, iaitu mendatangkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Semua benda yang mendatangkan masalah, menolak mudarat, mendatangkan masalah, di situ ada hukum. Itu yang hari ini diperkenalkan istilah maqasid syariah.